Sejak mula langkah menggalas bebanan, pikul tanggung jawab kotakan impian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hari yang ke-35 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah 2-3 hari ini menunjukkan peningkatan keputusan yang positif terhadap usaha kita selama ini dalam kita berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi menangani dan memutuskan rantaian COVID-19. Namun begitu, jangan kita leka dan jangan kita alpa. Teruskan kita mematuhi perintah semasa dan menuruti nasihat-nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan apabila sampai tahap yang dinilai oleh pakar-pakar dan dibincangkan secara rasmi oleh pihak kerajaan dan mereka yang berwajib untuk melonggarkan atau menamatkan, barulah kita kembali kepada keadaan yang asal. Baik, insya-Allah siri ke-35 kali ini kita nak bincangkan berkenaan dengan PKP. Dalam masa yang sama kita jaga 3 perkara kehidupan kita dalam bermain media sosial. Apabila kita duduk di dalam tempoh PKP ini, lonjakan graf menunjukkan penggunaan media sosial adalah lebih tinggi berbanding daripada tempoh sebelum daripada PKP. Ini kerana umumnya apabila kita terpaksa melakukan pelbagai urusan kita menerusi media sosial dengan penggunaan teknologi semasa, contohnya dalam pembelajaran sekolah, dalam melaksanakan kerja-kerja kepejabatan menerusi daripada dalam rumah, serta tempahan barangan, makanan dan pelbagai lagi. Dan ada juga yang tidak ada apa-apa urusan, lebih fokus kepada penggunaan media sosial, internet. Apatah lagi internet ada yang tawaran diberikan 1 gig, 2 gig percuma daripada syarikat-syarikat telekomunikasi. Maka kita banyak berhimpun di dalam media sosial, maka elakkan 3 perkara. Yang pertama, pastikan apa sahaja yang kita hantarkan ataupun kita muat naik, sama ada tulisan kita, gambar kita, sama ada bersifat hebahan, pengumuman, penceritaan, adalah perkara yang tidak terkeluar daripada batasan syariah. Makna kata, jangan ada yang mendedahkan aurat, jangan ada yang menyebarkan perkara informasi yang palsu, jangan ada yang menyebabkan berlakunya polemik, fitnah dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana tersebarnya sesuatu di dalam media sosial lebih payah untuk dikekang dan untuk diperbaiki semula kerana kepantasan dan keterbukaan media sosial tadi itu yang tidak terjangkau. Dibimbangi boleh menyebabkan berlaku kata mengata, perbalahan, permusuhan dan akhir sekali berlaku hasad dengki. Maka ini adalah satu perkara yang tidak baik, kerana sepatutnya dalam tempoh kita berada dalam ujian ini, amalan kita, hubungan kita lebih baik, yang mana tidak merosakkan dengan perkara-perkara yang kita panggil satu perkara yang boleh mendedahkan diri kita kepada dosa. Yang kedua, kita mesti elakkan ketika mana bermain dengan media sosial ini adalah benda-benda yang terlampau lama sehingga kita mengabaikan kewajipan ibadah seharian kita. Bermain media sosial ni harus pada hukum asalnya dan ada keperluannya yang perlu kita guna dari sudut kerja, urusan penting dan juga menjadi medium wasilah dakwah. Namun dalam masa yang sama, jangan sampai kita terlampau sangat dengan media sosial ini sehingga luputnya masa untuk kita beribadah, luputnya masa untuk kita baca Al-Quran, serta luputnya masa kita dengan ahli keluarga kita. Duduk di rumah beramai-ramai, tidak ada siapa yang keluar, tapi masing-masing menghadap telefon pintar masing-masing, akhir sekali tidak bercakap, tidak berborak, tidak ada hubungan sosial sesama ahli keluarga kita untuk kita hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, elakkan
daripada bermain media sosial ini, iaitulah kita mendedahkan segala aib kita secara tak langsung ataupun tanpa disedari, serta kita mendedahkan keselamatan kita kepada orang di luar sana. Khususnya apabila habisnya tamat PKP nanti, ramai orang sudah boleh keluar daripada rumah, kembali kepada rutin biasa, maka boleh memberikan ancaman dan menyebabkan faktor ke atas ancaman keselamatan kita. Dalam tempoh PKP ini memang ada yang dinyatakan draft penurunan kadar jenayah, sebab semua duduk di dalam rumah, tidak boleh nak keluar secara sewenang-wenangnya. Kan kita di dalam rumah pula ada yang kreatif dengan buat siaran langsung Facebook, dengan buat rakaman video, apa saja aktiviti di rumah, aktiviti memasak, aktiviti senaman, aktiviti rutin bersama dengan anak-anak, aktiviti pembelajaran dan juga pengajian, apa sahajalah. Namun pastikan rakaman kita itu ataupun siaran langsung kita itu tidak menunjukkan perkara-perkara. Yang pertama, aib kita didedahkan secara tak langsung atau tanpa disedari. Yang keduanya, jangan sampai akhir sekali nanti orang luar boleh baca rumah dia bagaimana, di mana pintu untuk masuk, apa isu-isu keselamatan yang akhir sekali dapat diterokai oleh orang luar, menyebabkan nanti boleh menjadi satu perkara yang bahaya kepada tuan rumah tadi itu, kerana semua perkara dalaman didedahkan kepada orang luaran. Jadi insya-Allah penggunaan media sosial ini adalah perkara keperluan semasa, apatah lagi jika mempunyai tuntutan terhadap ia menjadi wasilah pada urusan-urusan yang penting dan urusan-urusan dakwah, jihad dan seumpamanya. Tapi dalam masa yang sama kita jaga 3 perkara ini. Saya ulang balik. Yang pertama, pastikan ia tidak mendatangkan mudarat dan melanggar batasan syariat. Yang keduanya, jangan terlampau lama sangat menghabiskan masa dengan media sosial sehingga luputnya waktu untuk beribadah dan hubungan kekeluargaan. Dan yang ketiga, jangan didedahkan segala-galanya, apatah lagi yang bersifat aib dalaman serta perkara-perkara sulit sehingga boleh memberikan ancaman kepada faktor keselamatan dalam rumah tersebut. InsyaAllah kita jaga 3 perkara ini. Mudah-mudahan dalam tempoh PKP ini kita terus mematuhi perintah dan arahan, dan kita isi dengan masa yang bermanfaat. Apatah lagi kita semakin dekat dengan Ramadan, persiapan Ramadan mesti lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Teruskan sebarkan YouTube Zuhairi Saiman dan minta semua untuk subscribe YouTube Zuhairi Saiman untuk manfaat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.